Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada adik-adik semua. Jumpa lagi kita di dalam MB05 Rebound Hammer Test. Okay, so ini adalah mesin, bukan mesin lah, equipment bagi Rebound Hammer Test. Okay, bersama saya lagi Dr. Nurul Binti Abdullah. Okay, so kenapa kita nak buat Rebound Hammer Test eksperimen ni? Yang pertama, to check the uniformity. Kita nak tahu dia punya keselarasan konkrit tersebut, yang rata lah, konkrit yang rata. Yang kedua, kita nak tahu determine the properties of the surface. Kita nak tahu dia punya properties bagi surface, permukaan konkrit tersebut. Macam contoh bawah tangga, atas tangga, kat beam, kat dinding konkrit tau, bukan brick, dinding konkrit, tiang dan sebagainya. Dan juga kita nak anggarkan strength of the surface concrete tu, sama ada ia kuat ataupun tidak. Dan the end of this experiment, apa yang adik-adik dapat carry out the surface hardness testing by Rebound Hammer according to British Standard 1881. Okey, sekejap ya. Saya silentkan dulu telefon saya ni. Okey. Alright. Next. Kenapa kita nak buat Rebound Hammer Test? Apakah application ini di dalam industri? Rebound Hammer Test ini commonly lah, biasanya digunakan untuk NDT. Biasa digunakan kat industri NDT, used in industry to test the strength of the hardened. Nak tahu kekuatan konkrit dan structure tersebut lah. Okay. Seperti contoh, kita boleh buat semuanya berada di mana tempatnya. Mari kita tengok. Di dalam eksperimen ni, kita ada beberapa equipment dan juga material yang kita gunakan. Yang pertama, equipment yang kita gunakan adalah Rebound Hammer Test Type N. Type N, ingat kita pakai Type N. Okay, next, kena bawa A4 paper. Adik-adik, mak-mak tak sedia, bengkel tak sediakan. So, you all kena bawa A4 paper, bawa pen, bawa pembaris. Okey, sebab nanti you nak lukis. Okay, nanti saya tunjukkan. Dan adik-adik kena bawa selotip. Selotip apa? Kenapa nak bawa selotip? Sebab kita nak tampal. Okay, masa kita buat eksperimen tu, kita nak buat dengan betul. So, takut angin keluar, angin kuat sangat. So, terbang kertas tersebut. So, larilah tempat kita bunga Riza tu. So, kat mana tempat yang kita nak buat? Iaitu close texture konkrit. So kat mana? Ni tempat dinding. Dinding apa? Dinding konkrit tau. Bukan dinding brick, dinding konkrit. Stair yang konkrit. Yalah, biasanya konkrit kan. Okey. Tak, sebab dia biasa tak ada brick kat sini. Okey. Stair bawah ke atas ke? Tengok ni dia punya angle dia, sudutnya. Floor pun boleh. So kolom pun boleh, iaitu tiang. So adik-adik jangan, kalau boleh elakkan sama dengan kumpulan-kumpulan yang lain lah. Buatlah tempat-tempat yang beza sikit. Kat mana-mana, kat luar bengkel ke, kat dalam bengkel ke, terserah kepada you all. Okay. Yang penting berbeza tempatnya. Alright. Apakah kaedah-kaedahnya? Method of testing. So, select the Rebound Hammer Test. Memang kita dah adalah Rebound Hammer Test. Pastikan ia betul dan sangat bagus. Okay, choose suitable the test location. Only smooth surface should be test. So, sebelum adik-adik buat eksperimen, kena tahu dulu kat mana tempat adik-adik nak buat eksperimen. Okay, dan tempat dia punya surface dia mestilah licin, tak ada gerutu-gerutu tu, tak nak. Dan ia pastikan ia adalah konkrit. Iaitu seperti contoh wall, dinding konkrit, tangga atas ataupun bawah, kolom dan juga floor. Lantai. Okay. Next, okay, confine the reading of test the area no exceed. Okay, so adik-adik, apa yang adik-adik kena buat pada kertas A4 tu kan. So adik-adik boleh bawa daripada rumah pun boleh. Okay. So contoh kita ada, kita ada 5 location. Macam contoh kita nak buat kat tiang, kat stair, kat macam-macam tempat kan. So adik-adik dah kena lukis dah siap-siap. So ada 5 kertas lah perlu. So kalau contoh ada 5 location, so ada 5 kertas ni diperlukan. Adik-adik kena ukur pakai pembaris, pakai pen, ukur 30 mm. Ukur yang ni, buat
Satu ni pun 30mm, 30mm, ni pun 30mm. Dan adik-adik kena coreng macam ini. Buat pangkah macam inilah. Sebab nanti you nak bereksperimen kat sini. You akan pacukan pakai ribbon hammer test tu kat tempat tengah-tengah ni, kat sini. Kat sini. Macam gitu. So, kalau ada 5 location ataupun 6 location, so kena pastikan adik dah siap dah. Jangan time tu juga. Sebelum tu dah ada kena buat dah. 30mm, 30mm, 30mm. Dan kenapa kita nak bawa seletip? Sebab nanti kita nak seletip kat sini. Contoh kita nak buat kat floor, kat lantai kan. So, kita seletip lah dulu kat tepi-tepi ni supaya tak lari-lari kertas ni. Macam gitu. Okay. Next. 12 reading. So, bila adik dah buat, dah bawa masuk ke bengkel, dah buat semua kan. So, adik-adik kena buat 12 reading need at a location. Setiap satu location mesti kena ada result ni lah. Contoh ni kat dinding. So, 1, 2, 3, 4, 5. Result semua ni nak pergi ke mana? Mari kita tengok. Nanti kita tengok sebab setiap location mesti kena ada 5. So, kalau ada 5 pula. Setiap location ada 12. So, kalau ada 5 atau 6 location, so adik kena ada 5 atau 6 kertas yang tersebut yang adik dah siap lukis dan ikut seperti yang saya ajar tu lah. Okey, prosedurnya macam mana? Sebelum masuk amal, bawa benda tu dulu Okey, prosedur macam mana? Yang pertama, adik-adik pastikan clean the surface using grinding wheel or stone. Ini memang kita sediakan. So, contohnya kat tiang. Tiang ni pastikan bersih dulu. Bila nak buat physically memang kita nampak bersih, tetapi kita kena bersihkan lagi supaya betul-betul bersih dan clean je, tak ada apa-apa yang bergerutu kan. Okey. So yang kat sini, so adik-adik tampal macam ni abang-abang buat ni, tampal. Lepas tu barulah check buat satu persatu. Tengok macam contoh abang ni buat ni, abang Syamsul ni. Okey. So buat persatu. Dapat result ni you akan dapat daripada sini. Alright. Okay, next. Okey, ini caranya, cara macam mana kita nak buat perkara ni. Gunakan ribbon hammer test. Press the hammer to test the location until the mesh hammer impact against the surface through the pelanga. Macam contoh ini Ini kan tempatnya. Okey, so pelanga ni adik-adik yang ni adik tekan. Tekan tu kat bawah sini tau. Tangan you all kat sini. Ini tangan you all. Cantiknya tangan. Okey, tangan you all betul-betul. Okey, lepas tu adik-adik picu sampai dia akan bunyi. You tekan tu dengan badan you sekali. Sebab dia agak berat sikit lah. Tekan tu, body push toward the test object. You kena tangan you macam contoh you ni kan. You kena push macam tu dengan badan you sekali. Okey. Dan hammer is release. Hammer ni akan release. Dia akan bunyi kup macam itu. Dan selepas tu hammer rebounds lah. Okey, dia akan rebounds balik you. Okey, contoh cuba tengok video ni contoh video ni dia akan boleh baca lah. So daripada sini kita akan tahu resultnya. So dapat dah tahu result, so kena masukkan result tersebut. Ada 12 result setiap satu location. Okey. Tengok sekali lagi abang ni. Macam gitu. Badannya sekali berat ni. Lelaki boleh, perempuan boleh. Cubalah semua boleh cuba. Okey, boleh? Okey, next. Okey, seterusnya. Okay, hammer should be operated perpendicular to the surface horizontally. Okay, so adik-adik mesti, bila kita nak buat eksperimen ni, mesti perpendicular. Perpendicular ni macam contoh dia 90 darjah daripada on surface. 90 darjah. So, vertical downward. Macam ni, kalau atas ni adalah positif, di bawah adalah negatif. Ini negatif. Ni adalah negatif. Kalau macam gini, dia adalah kosong. Macam contoh sini adalah kosong. Sorry, alamak, belok dah. Sini adalah kosong. Ini adalah, kalau mesin kat sini, mesin pula rebound kat sini, ini adalah 90, tapi dia adalah positif. Kalau di sini adalah negatif, tapi dia adalah 90. Okey, kalau macam contoh tengok ini okey, ni kolom. Kolom dia pada sudut begini. Bila sudut begini dia adalah, dia punya angle ni adalah kosong. Okey, contoh yang ni pula floor. Floor ni dia lantai macam ini kan. So dia mestilah rebound perpendicular. Bila rebound perpendicular, mestilah dia adalah 90. Macam contoh ni lah 90. Okay, next adalah stair.
Stair ni, kalau atas macam ini, dia adalah 90 plus, positif. Ini pula, okey, tengok kalau kat bawah stair, cuba kita faham betul-betul. Saya zoom sikit lah, bagi faham. Okey, stair ni, dia bentuk macam 45 darjah, right? Okey, kalau adik tengok, rebound hammer mesti kena perpendicular dengan stair. Okey, so dia mesti kedudukan begini. So, 45 darjah. Bila 45 darjah, tapi dia bukannya 90, tetapi tengok kedudukannya. Kedudukannya adalah berada di bawah. Bila berada di bawah, dia adalah negatif. Dan juga kedudukannya, kedudukannya dengan level kita ni, dia adalah 45 darjah. Nak fahamnya, mari kita tengok yang ni. Contoh yang ni. Kita tengok ini adalah kedudukan rebound hammer test kita. 90 atas. Kalau atas je, dia adalah positif. Ni atasnya adalah positif. Ini adalah negatif. Okey. So, kalau dia kedudukan macam ni rebound hammer, so dia 45. Kedudukan macam ni rebound hammer, so dia adalah 45 juga positif. Kalau kedudukan begini, dia adalah negatif 45. So, mengikut kepada kedudukan. So, adik-adik kena pastikan ya, betul. Sebab nanti kita tengok graf. Kita tengok graf. Okey, so adik-adik dah dapat result. Setiap satu location adik-adik akan dapat 12 result. So press the button on the side, so adik-adik akan dapat nilai R. Okey. So contoh adik-adik dah pacukan dia ke kolom contohnya kan. So dapat result ni. So you kena baca result ni. Okey, pertama. Yang kedua, you kena daripada result ni you kena masukkan di dalam table ni. Okey, mari kita tengok contoh. Test reference. Ini contoh ni satu, location ni contohnya kolom lah. Kolom. So kita dapat result dia kan. Contoh sini, saya bagi tahu contoh sini adalah 45, 65, 75, berapa semua tu kan result dia kan. So adik-adik masuk ke semua result dekat sini, dan adik-adik kena dapatkan min R. Min R ni macam mana? Mari sini saya terangkan Min R adalah adik-adik kena susun semua result adik-adik ni daripada atas yang besar, yang high, daripada result adik-adik tu kan. Adik-adik kena susun daripada atas hingga ke bawah. Walaupun sama tu susun sama je. Dan adik-adik kena ambil kat tengah-tengah ni. Kan kita ada 12. So dia ada tengah-tengah ni. Tengah-tengah ni apa? Contoh tengok sekarang. Ni contoh tau, eksperimen ni contoh. Okey. 46 ke 47. Macam mana kita nak ambil 46 ke 47? So 46 ni tengah-tengah 47, dia adalah berapa? 46.5. So, result ini adalah 46.5. Okay, clear kat situ? First, dapat je result record R daripada yang rebound tersebut. Adik-adik kena susun daripada atas, tinggi, sampai ke bawah dan ambil kat tengah-tengah. Bila ambil kat tengah-tengah, tengok berapa nilainya. So, itu adalah nilainya adalah 46.5. Ni contoh ya. Okay. Dan berapakah angle? Contoh, ni kolom. Kolom, angle dia macam gitu. Bila angle dia macam gitu, dia adalah kosong. Very good. Next, corrected R. Corrected R ni tengok kat mana? Okay, corrected R adalah you all kena tengok pada rebound ni balik semula. Di rebound ni dia ada graf. Di dalam rebound tu ada graf. So, adik-adik kena tengok resultnya macam mana. Okay, dan dapat je result kat sini. So, adik-adik kena convertkan dia kepada Newton over millimeter square. Okay. Mari kita tengok. Okay. Tadi saya kata tadi. Tadi saya kata tadi. Kita kena tengok correct. Oh, no. Kejap. Dia terlari pula. Okay. Sorry Okay. Corrected R tadi kan. Macam mana kita dapatkan corrected R? Okay. Contoh kita dapat 46.5 tadi. Kita punya angle kita adalah kosong. Okey, mana kita nak tengok? Okey, contoh ni Encik Hazi Encik Hazi dia check balik. Daripada result kita dapat contoh 46.5. Kita kena tengok graf ni, ada graf kat sini. Ada graf kat sini. So kita refer grafnya kat sini, grafnya. Contoh Okey, tadi 46 point berapa tadi? 46.5 kan? Okey, ni 46.5 kat sini. Okey, kat sini 46.5. Okey, dapat. Okey, lepas tu kita punya tu adalah angle kita berapa? Angle kita kosong. Ini adalah kosong. Ini adalah 90. Ini adalah 90 positif. Ini adalah 90 negatif. Okey, 90 positif, ini adalah 90 negatif. Okey, so
kita tengok. Oh, so kita kena refer sebab kalau kosong, so kita kena refer this line lah. So adik naik atas, tengok graf ni. Lala sengit-sengit pula. Okey, naik atas ni. Oh, dapat sini. Okey. Oh ni, lepas tu kita pun bawa pergi ke sana. Alamak, sengit-sengit pula saya bawa. Okey, tak apalah pelan-pelan. So kita dapat corrected kita adalah 52. So kat sini adalah 50. Sini adalah 52. Daripada rebound hammer test punya graf tadi. Macam gitu. Okey, so ini setiap satu macam gitu. Okey, andai kata adik-adik buat 45 darjah. Macam mana nak 45 darjah ni? Okey, tengok ini kosong. Ni bawah ni adalah negatif kan? Sini adalah ini adalah negatif, sini adalah positif. So agak-agak lah dia kat tengah-tengah ni. So adik-adik kena buatlah satu graf lagi, macam ini. Buat graf ni 45 negatif. So kalau dapat result 46.5, dapatlah result berapa? 50. Macam gitu. So yang ni pun sama. Kalau contoh adik-adik gunakan 4 darjah, 45 darjah. So lukislah betul-betul. Okey? Alright, okay, next. Mudah. Dan estimate the compressive strength. Ni kena tahulah yang table last kali tu, kolom last kali tu. Kat sini ni. Ni kita dah tahu, ini kita tahu. So kita nak tahu kat sini. So ni MPa. So convertkan dia kepada Newton for mm squared. Macam mana nak buat tu? Macam mana? Sebenarnya MPa sama juga dengan Newton per millimeter squared. Macam gitu. Okay. Next, dalam data analisis ni discuss the result gain in the experiment. So adik-adik kena discuss. Oh, kalau result kat kolom macam gini, kekuatannya begini, kalau kat sini macam ni. So kena buat discussion, perbincangan di dalam eksperimen ini. Dan jangan lupa jawab dalam question, dalam discussion mesti kena ada question ni lah, jawab. Name ada NDT test. Selain daripada NDT test, selain daripada rebound hammer test, apakah eksperimen yang boleh dijalankan untuk kita tahu uniformity of this surface of the concrete lah. Okay, dan explain the advantage of rebound hammer test dan juga to compare to others NDT test. So kena explain apakah kebaikan dalam melaksanakan rebound hammer test compare dengan yang lain-lain juga eksperimen. Okey, itu saja daripada saya untuk rebound hammer test. Selamat buat eksperimen. So kita jumpa lagi pada masa yang akan datang. Bye.